Buletin Didik 4 Mac bersama saya Medi Salih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Satu perbincangan akan dijalankan bersama Kementerian Pendidikan KPM berhubung isu pengiktirafan sijil peperiksaan bersama Sekolah Menengah Persendirian Cina UEC. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, pertemuan itu bagi membolehkan beliau mendapatkan penjelasan berhubung alasan di sebalik keputusan KPM tidak mengiktiraf sijil berkenaan. What we're looking at, only if UAC will absorb some of the national syllabus, in particular history and so on, then it may be able to be recognized. So, which means there's still a room for us to negotiate and discuss with all the association of Chinese educators and so on. So, but let me get all the details first, okay? Beliau berkata demikian selepas menghadiri program Juh Backpast bersama belia-belia 1828 Petrajaya, Kuching siang tadi. 17 Februari lalu, Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq dalam kenyataan bertulisnya di Dewan Rakyat berkata, KPM tidak melihat isu itu sebagai keutamaan. Jelasnya pendirian itu berlandaskan dasar pendidikan kebangsaan dan peruntukan Akta Pendidikan 1996, Akta 550 yang sentiasa menjadi pegangan KPM. Hari pertama program gerakan massa #Terima Kasih Cikgu Peringkat Kebangsaan 2023 berlangsung hari ini. Program yang diadakan di Ruang Lega East Coast Mall, Kuantan, Pahang itu bermula jam 10 pagi. Antara aktiviti yang dijalankan pada sebelah pagi ialah persembahan pelajar-pelajar Sekolah Seni Malaysia, pameran reruai, pertandingan mewarna dan bicara ilmu oleh Naib Chancellor Universiti Islam Pahang Sultan Ahmad Shah, Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Zawawi Zainal Abidin. Turut diadakan pagi tadi ialah aktiviti larian ceria Muhsihat anjuran Jabatan Pendidikan Negeri Pahang di Taman Bandar Kuantan. Ketua Pengarah Pendidikan Datuk Pakarudin Ghazali juga menyertai acara larian berkenaan. Muzium Bukit Besi di Dungun Terengganu menyimpan sejarah perlombongan bijih besi terbesar di Asia Tenggara. Mula dibuka kepada umum sejak 2021, muzium ini menghimpunkan koleksi khazanah dan maklumat lengkap perlombongan bijih besi yang pernah beroperasi hampir 60 tahun. Untuk segmen Wartawan Cilik minggu ini, kita ikuti lawatan TV PSS Sekolah Kebangsaan Serdang ke Muzium Terbabit. Assalamualaikum. Hai, saya Muhammad Syazafi dan rakan saya Puteri Afrina Nur Syahidah. Kami dari kru DSTV, TV PSS, SK Serdang Dungun. Wartawan cilik anda. Jom ikut kami bersama kru Adilia Nadra. Sekarang mari kita hayati sejarah perlombongan biji besi di Bukit Besi. Bersama saya Encik Alif, pembantu muzium, dan Puan Syazwani, penolong Uratu. Encik Alif, apakah keistimewaan muzium ini? Okey, keistimewaan dia ialah muzium ini pada perlombongan biji besi. Perlombongan di era dahulu dan juga kita ada selit di era sekarang. Ramai orang tak tahu sekarang masih operasi lagi sebenarnya perlombongan ni. Kita akan cerita juga selepas penutupan British ni, apa efek-efek dia, apa kesan-kesan dia terhadap kawasan Bukit Besi ni. Kemudiannya sekarang pun masih beroperasi lagi perlombongan sekarang ni. So sini khas kepada Muzium Perlombongan. Anda kata nak cari info berkaitan perlombongan di era Jepun dan British, seeloknya datang ke sinilah. Dahulunya Bukit Besi ni dikenali sebagai Bukit Seri Bangun. So Bukit Besi ni diwartakan sebagai Bukit Besi selepas perlombongan biji besi lah. Sebab tu dia dikenali sebagai Bukit Besi. Okey, sambutan pelancong terhadap Muzium Bukit Besi daripada kita buka daripada 15 hari bulan 10 2021 sehingga kini sangat memberasankan. Macam kita tahu sekarang ni kita punya jumlah pengunjung dah sampai 28,889 orang lah untuk datang. Kita ada capai untuk pasti kita punya target dalam 36,000. Kerja-kerja pembersihan hutan dimulakan dengan menebang pokok-pokok.
Ini ialah gerabak untuk mengangkut biji besi. Ini adalah gerabak kereta api untuk VIP. Sekian daripada kami, DSTV. Assalamualaikum. Bye. Berbanding mengadakan pameran Sektor Sumber Teknologi Pendidikan SSTP, Jabatan Pendidikan Negeri Perlis mencipta kelainan dengan menawarkan perkhidmatan mengambil gambar kenangan pada penganjuran Pesta Angin Timur kali ini. Hanya mengenakan bayaran RM5 bagi 2 keping gambar, fotobooth mereka antara yang dikunjungi ramai. Perkhidmatan mengambil gambar yang siap dengan segera itu dilakukan sendiri pegawai dari SSTP yang mengelolakan gerai berkenaan. Lokasinya bersebelahan pentas utama. Fotobooth itu juga secara tidak langsung menjadi tarikan kepada mereka yang suka bergambar. Datang ambil gambar 2 keping RM5 saja. So itulah kenangan. Orang tanya pernah mai tak Pesta Angin Timur? Pernah ni ada contoh gambar kan. So mailah ramai-ramai. Okey, kita buka 3 hari, Jumaat, Sabtu dan Ahad. Selain fotobooth, SSTP juga menganjurkan pelbagai pertandingan yang terbuka kepada pelajar sekolah. Antaranya pertandingan mewarna, membaca dan kuis bahasa. Saya masuk pertandingan berwarna, jawab kuis, jawab takak gambar, dapat ada color, ada misteri. Saya datang pun ni sebab ada pertandingan, lepas tu saya nak join. Ramai? Hadiah dia pun menarik. Antara lain yang dianjurkan ialah pertandingan fotografi yang terbuka kepada pengunjung pesta berusia 18 tahun ke bawah. Maknanya tuan-tuan dan perempuan anda sekalian boleh mai kat tapak ni. Lepas tu ambillah gambar yang cantik-cantik, pertandingan aktiviti sekitar tapak ni 3 hari saja tau. Jadi lepas ambil gambar elok-elok dan hantarlah penyertaan. Kat mana nak cari penyertaan tu boleh pergi ke Facebook Sektor Sumber dan Teknologi Pendidikan. Kat situ ada terteranya poster. Pemenang akan diumumkan pada 10 Mac ini. Hadiah yang ditawarkan berupa wang tunai berjumlah RM200 hingga RM300 termasuk tiket penginapan hotel di Kuala Perlis. Segmen Kerjaya minggu ini membawakan pakar pediatrik untuk berkongsi perjalanan dan pengalaman pekerjaan itu. Fokus utama mereka ialah kanak-kanak, khususnya lingkungan umur dari bayi hingga 12 tahun, sekaligus memerlukan mereka untuk lebih berfikiran positif di samping mempunyai persekitaran bebas tekanan. Mempunyai pengalaman lebih 20 tahun dalam bidang perubatan, khususnya kepakaran kanak-kanak, minat Dr. Raki Yadav bermula pada tahun keempat Sarjana Muda Perubatan di Universiti Putra Malaysia UPM. Mengakui bapanya yang juga seorang doktor, antara pengaruh terbesar beliau memasuki bidang perubatan, perjalanannya dikatakan tersusun rapi seperti dirancang. Ianya terbukti apabila beliau ditawarkan beasiswa pada tahun 2008 untuk melanjutkan pelajaran dalam bidang kepakaran kanak-kanak di Universiti Malaya UM. Dr. Raki, 42 tahun, yang kini berkhidmat di sebuah hospital swasta di Petaling Jaya, Selangor, berkongsi antara cabaran kerjayanya. Apabila mendampingi seorang kanak-kanak yang tidak sihat, saya bukan sahaja merawat kanak-kanak tu. Saya also merawat the whole family, right? So the ibu bapa, the penjaga, and sometimes saya perlu menenangkan bukan sahaja kanak-kanak tu tetapi family members dia sekali. So ini agak stress because parents sometimes stress, lebih bimbang kepada kanak-kanak especially when dia tak sihat. So that's my first cabaran. Tambahnya, yang juga merupakan Ketua Jabatan Pediatrik di hospital berkenaan, sejarah perubatan seseorang kanak-kanak agak sukar untuk didapati dengan jelas berbanding apabila berurusan dengan orang dewasa. Umum tahu, lingkungan umur bayi hingga 12 tahun tidak membolehkan mereka menerangkan kesakitan dengan jelas. Justru beliau terpaksa bergantung harap kepada ibu bapa atau penjaga untuk maklumat berkenaan supaya kanak-kanak terbabit boleh dirawat dengan baik dan teliti bergantung kepada jenis penyakit. Atas sebab itu, Dr. Raki menasihatkan pelajar, terutama yang meminati bidang kepakaran kanak-kanak,
untuk membuat persiapan seawal yang mungkin untuk memastikan mereka layak menjadi pakar pediatrik. Kena fokus pada pembelajaran you and jangan putus asa. That is one thing yang I think a lot of kanak-kanak atau zaman sekarang pemuda-pemudi ni senang putus asa, fail sekali habis. So jangan putus asa, because for me setiap kekangan atau cabaran yang kita alami ada hikmah di sebaliknya, right? And it makes us more resilient, right? Untuk menjadi doktor yang lebih fasih dalam hal-hal in different matters. The third thing is setiap rintangan yang kita alami sebagai pelajar at every level, walaupun sekolah persekolahan awal, sarjana muda atau bila you buat kepakaran, akan membentuk semangat cekal dan menjadikan kita sebagai seorang doktor yang lebih baik. Dalam pada itu, beliau turut memberitahu bidang pediatrik kini semakin mendapat tempat. Namun sejauh mana kepakaran mereka diterima umum bergantung kepada semangat kental dan kesiapsiagaan di awal pengajian untuk bergelar doktor. Sebanyak 15 pam bergerak dengan kapasiti 10 cusack ditempatkan di kawasan kritikal banjir di Batu Pahat, Pontian dan Tangkak di Johor bagi mempercepatkan aliran air banjir. Jabatan Pengairan dan Saliran JPS dalam satu kenyataan memaklumkan ia juga dilengkapi genset yang sudah tersedia untuk dihantar ke Johor sebagai pam tambahan. Ketua Pengarahnya Datuk Insinyur Dr. Mat Daud Mat Noh berkata, dalam kejadian banjir monsun timur laut bermula 28 Februari hingga 1 Mac lalu, JPS sudah mengeluarkan 4 amaran awal banjir bagi Johor dan Pahang berdasarkan maklumat amaran hujan lebat berterusan yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Met Malaysia. Di Johor, amaran awal banjir dikeluarkan untuk daerah Johor Bahru, Keluang, Kota Tinggi, Kulai dan Mersing, manakala bagi Pahang untuk daerah Rompin. Tambahnya, bacaan hujan kali ini adalah rekod tertinggi dicerap berbanding rekod hujan bulanan tertinggi yang pernah dicerap, iaitu 621 mm pada Disember 1991. Sementara itu, beberapa kawasan di pinggir Sungai Johor ditenggelami air hingga sedalam 2 meter. Antara yang terjejas ialah Kampung Kundang Hulu Tangkak dan Parit Sulong di Batu Pahat. Hujan berterusan juga menyebabkan sebahagian besar kemudahan awam termasuk pasar, klinik desa, sekolah agama dan kediaman dinaiki air hingga ke paras bumbung. Air semakin naik, so apa-apa sekarang ni barang pun banyak dah tak dapat selamatkan lah. So sekarang ni air pun dah makin naik, dah paras peha. So apa-apa pun dah tak boleh nak selamatkan lah, sebab banyak dah barang dah tertimbus dengan air. So jadi kita dah tak boleh nak apa-apa nak buat lah. Barang saya dapat selamatkan mana yang dapat je lah, yang dapat capai. Air terus mendadak naik lah. Mana saya dapat selamatkan lah. Barang yang saya selamatkan seperti contohnya barang elektrik. Selamatkan dokumen-dokumen yang penting saya dapat selamatkan lah. Menurut Timbalan Ketua Polis Daerah Tangkak, DSP Idris Abdul Rahman, ada penduduk yang enggan berpindah meskipun rumah mereka ditenggelami air sehingga 2 meter. Ia memberi kesan kepada operasi menyelamat kerana kemudahan seperti bot dan bilangan petugas adalah terhad. Justru mangsa banjir diminta memberi kerjasama kepada pihak berkuasa untuk mengelak sebarang kejadian tidak diingini. Patung lilin legenda badminton negara Datuk Lee Chong Wei bakal dipamerkan secara kekal di Madam Tussauds Hong Kong mulai 18 Mac ini. Ia sekaligus patung atlet Malaysia pertama yang menghiasi muzium berkenaan. Patung tersebut akan diletakkan di zon The Champions sebaris ikon sukan lain seperti bintang bola sepak tersohor Cristiano Ronaldo dan David Beckham. Datuk Lee Chong Wei mengakui amat berbesar hati dengan pengiktirafan berkenaan selain dapat memberi inspirasi kepada generasi muda untuk mengejar impian mereka dalam bidang yang diceburi. I proud myself and I know I very hardworking and get a lot the champion. I get a lot the apa saya mau. And first they come to find jumpa saya, I surprise lah. Saya tak pernah masa saya main career sebelum saya main badminton, after saya retire. Saya tak pernah fikir I have the wax in Hong Kong, either in Singapore, and now it come in Malaysia. Saya tak pernah fikir, and this is I think orang cakap dream come true, and this I want to proud myself, and also want to say thank you to just now I say thank you to my country Malaysia, and because why I say to thank you to Malaysia, because tak ada Malaysia, tak ada saya juga.
Beliau berkata demikian pada sesi pameran khas di Ibu Negara semalam yang dihadiri Menteri Belia dan Sukan Hannah Yeoh serta Timbalan Menteri Belia dan Sukan Adam Adli. Bagi meraihkan detik bersejarah itu, pihaknya turut menyumbangkan jersey Yonex daripada persembahan terakhirnya di Tamasya Olimpik Rio 2016. Istimewanya, figura patung lilin Chong Wei menggayakan tema bersedia untuk melawan dengan menyarungkan jersey edisi terhad. Dalam pada itu, Ketua Jualan dan Pemasaran Hong Kong Cluster, Bobo Yu berkata, legenda badminton itu pilihan tepat mewakili Malaysia atas beberapa kriteria. Malaysia actually is one of our core markets to Hong Kong. So when we figure out who will be the best person to represent Malaysia, his name was actually top of our popularity pool. So basically he's very down to earth, very kind, popular, well-known, and come a very energetic person. So one of the most important criteria we will select for our next figures. Kurang sejam lagi, sensasi K-pop Blackpink bakal menggegarkan Stadium Nasional Bukit Jalil di Ibu Negara. Namun sebelum itu, ketibaan mereka di Malaysia semalam sudah pun mendapat perhatian peminat yang juga digelar Blinks. Kesemua 4 anggota kumpulan itu mendarat di KLIA dan lapangan terbang Subang. Jisoo dan Rose dikabarkan tiba di KLIA dari Perancis kira-kira jam 10.20 malam. Manakala Jennie dan Lisa di lapangan terbang Subang dari Korea Selatan selepas tengah malam. Ini adalah konsert kedua Blackpink di Malaysia selepas 2019. Difahamkan orang ramai mula beratur seawal jam 8 pagi tadi di Stadium Nasional Bukit Jalil. Dalam perkembangan berkaitan, sebelum berlepas ke Kuala Lumpur, Jennie mendedahkan mengalami kecederaan di muka. Katanya sepanjang tempoh rehat pendek bulan lalu, dia banyak berehat dan menjaga kesihatan. Namun malangnya penyanyi dan rapper itu terjatuh ketika bersenam menyebabkan kecederaan di muka. Bagaimanapun, Jennie pantas menegaskan hal itu tidak serius dan Blinks tidak perlu bimbang. Dalam pada itu, anggota kumpulan BTS J-Hope melancarkan single terbaru On The Street bersama pemenang anugerah Grammy J. Cole. Lagu itu juga disebut-sebut sebagai yang terakhir sebelum J-Hope memulakan latihan ketenteraan wajib di Korea Selatan. J-Hope membatalkan penangguhan penyenaraian untuk latihan ketenteraan minggu lalu. Ini bermakna dia boleh dipanggil pada bila-bila masa. Anggota BTS berusia 29 tahun itu juga adalah yang kedua berbuat demikian selepas Jin. Piala Asia bawah 20 tahun di Uzbekistan. Juara 2016 Jepun bangkit dari ketinggalan dengan merakam kemenangan dramatik 2-1 ke atas China dalam saingan kumpulan D. Dua pasukan yang mempunyai rekod kejuaraan, Jepun dan China, bertemu di Tashkent pada perlawanan pertama. Namun Samurai Biru di awalnya tidak begitu baik apabila ketinggalan pada minit ke-6 hasil gol sendiri pemainnya Hayato Tanaka. China tidak mampu menangkis ancaman Jepun, akhirnya yang membolehkan Naoki Kumata menyamakan keadaan minit ke-66. Gol itu ternyata menyemarakkan perjuangan rakan sepasukan, menyaksikan Kumata sekali lagi menjadi wira pasukan menyumbat gol kedua 4 minit berselang. Jepun berpeluang melebarkan jaringan, namun sepakan penalti diambil Kuryu Matsuki di masa kecederaan gagal disempurnakan, memaksa mereka berpuas hati menang 2-1. Bola sepak Bundesliga. Borussia Dortmund kembali merampas tangga teratas Liga apabila menudukkan RB Leipzig 2-1. Tekanan tinggi buat pasukan pelawat Leipzig. Mujur gol Dortmund pada minit ke-13 dibatalkan pengadil kerana Julian Brandt telah terlebih dahulu menggunakan tangannya. Minit ke-21, tindakan penjaga gol Leipzig, Janis Blaswich menjatuhkan Marco Reus, memaksa pengadil menghadiahkan Dortmund sepakan penalti. Disusuli jaringan daripada Reus, Dortmund 1-0 mendahului. Seterusnya, penguasaan mereka semakin sukar dibendung. Minit ke-39, giliran Emre Can mencipta nama selaku penjaring. Kedudukan berubah kepada 2-0. Babak kedua, saingan kembali sengit apabila Leipzig merapatkan kedudukan menerusi jaringan Emil Forsberg. Kedudukan kekal apabila Leipzig gagal menambah jaringan. Selepas 23 perlawanan, Dortmund mengumpul 23 mata. 3 mata terpisah di tempat kedua milik juara bertahan Bayern Munich. Bagaimanapun, Bayern yang baru beraksi 22 kali masih kurang 1 perlawanan berbanding Dortmund.
Meskipun tanpa gol daripada Cristiano Ronaldo, Al Nassr masih lega menang 3-1 ke atas tuan rumah Al Batin. Keputusan itu membantu Al Nassr kekal di tangga teratas Liga Arab Saudi dengan 46 mata selepas 19 perlawanan, lebih 2 mata berbanding pencabar terdekat Al Ittihad. Tidak seperti jangkaan, 17 minit perlawanan berlangsung, gawang Al Nassr dibolosi tandukan Renzo Lopez. Meskipun pengadil dalam keputusan awalnya membatalkan jaringan itu, beliau menukar keputusannya selepas melihat rakaman video. Peluang terbaik Ronaldo untuk menghasilkan gol tidak kesampaian. Percubaannya diselamatkan oleh pemain pertahanan Al Batin, Abdullah Al-Yusuf, di atas garisan gol. Al Nassr tambah tertekan apabila tandukan Abdul Rahman Gharib diselamatkan penjaga gol Al Batin, Martin Campana. Minit ketiga waktu kecederaan separuh masa kedua, barulah Al Nassr legam apabila Abdul Rahman mudah menolak masuk gol penyamaan. Minit ke-12 waktu kecederaan, Al Nassr berpesta lagi. Kali ini menerusi gol Muhammad Al-Fatil. 2 minit kemudian masih ada gol dijaringkan oleh Al Nassr menerusi Muhammad Maran untuk menang 3-1. Taiwan mengeksport bunga orkid bernilai lebih $220 juta ke hampir 90 negara setiap tahun. Paparan pameran orkid terbesar di negara itu mengakhiri buletin didik. Saya Medi Salih, salam hormat dan Assalamualaikum.